saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Sarawak jalin kerjasama dengan China dalam perubatan herba, juga mengenai kawasan pelindungan hidupan liar dan orang utan. Perinciannya langsung bersama Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Vanessa? Ya, terima kasih Zahira. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mencadangkan agar Sarawak menjalin kerjasama dengan China bagi meninjau potensi serta manfaat perubatan herba. Ini berikutan Sarawak kaya dengan hasil biodiversiti dan tanaman herba, juga mempunyai persekitaran yang bersesuaian bagi usaha mempromosi perubatan herba berkenaan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memaklumkan ketika ini Sarawak telah menubuhkan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC dan memperuntukkan sejumlah RM200 juta bagi pembinaan kemudahan ini. Oleh itu, bidang perubatan herba boleh menjadi tumpuan kerjasama itu. Tambahnya lagi, di China terdapat universiti-universiti yang bagus dalam perubatan herba dan Sarawak boleh terlibat dalam meneroka peluang menjalankan penyelidikan bersama. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Persidangan Cina Muslim Antarabangsa ICMC 2023 di Kuching. Persidangan selama 3 hari yang berakhir semalam turut menghimpunkan kalangan cendekiawan, pemimpin dan pakar Islam dari serata dunia untuk membincangkan isu-isu penting membabitkan masyarakat Cina Muslim selain meninjau pendekatan bagi mempromosi keharmonian antara agama. Dalam pada itu, Malaysia dan China juga mempunyai sejarah kerjasama erat serta diplomatik yang harus diteruskan terutama dalam aspek perkongsian ilmu. Peraturan Penghutanan Semula Kesatuan Eropah EUDR yang diperkenalkan baru-baru ini adalah tidak relevan dalam usaha pemeliharaan hidupan liar dan alam semula jadi Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata penurunan populasi orang hutan sememangnya telah berlaku sebelum tahun 1960-an. Tinjauan berasingan oleh Harrison 1961 menganggarkan 125 lagi orang utan berada dalam kurungan di tangan persendirian di Asia Tenggara. Sementara pada tahun 1960, Zoological Society of London menganggarkan sekurang-kurangnya 248 orang utan dalam kurungan zoo seluruh dunia. Justru berdasarkan rekod sejarah Sarawak dan inisiatif dasar semasa, jelas bahawa penebangan ladang sawit di negeri ini sama sekali tidak memusnahkan habitat orang utan dan hidupan liar lain seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Ini turut terbukti dengan gambar terbaru orang utan di kawasan Taman Negara Gunung Lesung baru-baru ini. Pada masa sama, Santuari Hidupan Liar Lanjak Entimau yang berkeluasan 187,000 hektar telah diwartakan pada tahun 1983 dan Taman Negara Batang Ai 2,400 hektar dengan anggaran 1,500 orang utan. Sarawak turut mempunyai 67 kawasan perlindungan di darat dan laut dengan sasaran 1 juta hektar hutan simpan. Premier berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh di perasmian mesyuarat bersama Persatuan Primatologi Antarabangsa dan Persatuan Primatologi Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo di Kuching. Lebih daripada 500 delegasi antarabangsa dari 60 negara menghadiri persidangan tersebut yang melibatkan pembentangan lisan dengan 6 penceramah utama yang menghimpunkan ahli primatologi dan pakar dari seluruh pelosok dunia. Cadangan pembinaan klinik kesihatan Permai Jaya sedang diusahakan bagi menampung bilangan penduduk dan pesakit di kawasan Bandar Baru Permai Jaya Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pihaknya kini dalam proses perbincangan dengan Pejabat Kesihatan Miri bagi mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk membina klinik berkenaan. Beliau juga menyatakan bahawa pembinaan klinik tersebut amat perlu memandangkan peningkatan jumlah pesakit di klinik kesihatan Tudan iaitu sekurang-kurangnya 1,000 orang pesakit sehari. Beliau menggalakkan agar setiap lapisan masyarakat tidak kira umur perlu menitik beratkan kesihatan dengan melakukan pemeriksaan kesihatan di klinik kesihatan berdekatan atau karnival kesihatan seumpama itu. Beliau menyeru agar pihak kesihatan melaksanakan lebih kerap program sedemikian bagi memberi peluang kepada masyarakat hadir terus membuat pemeriksaan. Usaha penggabungan Parti Demokratik Progresif PDP dan Parti Sarawak Bersatu PSB dijangka dapat diselesaikan Disember ini. Presiden PDP Datuk Seri Tiong King Sing berkata kedua-dua pihak perlu bekerjasama mencari jalan untuk merealisasikan penggabungan kedua-dua parti.
Datuk Seri Tiong yang juga Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya berkata lanskap politik sememangnya mengalami perubahan dan perkara ini juga berlaku kepada PDP dan PSB. Katanya sebarang isu politik atau kelemahan yang timbul perlu diselesaikan di perbincangan meja bulat. Beliau juga berharap pihak parti politik lain di Sarawak tidak lagi membuat tuduhan yang tidak betul mengenai usaha penggabungan dua parti politik itu. Dua-dua parti duduk bersama-sama cari peluang buat satu platform untuk kita semua bekerjasama. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Perpaduan PDP-PSB yang diadakan di Sibu semalam. Beliau percaya penggabungan itu membolehkan mereka memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada penduduk di Sarawak. Dalam pada itu, Presiden PSB Datuk Seri Wong Sungkuh memberitahu satu jawatan kuasa peringkat tinggi akan dibentuk bagi merangka agenda tindakan membawa penggabungan kedua-dua parti itu. to bring about the merger of the two parties under the bigger umbrella of PDP with Datuk Seri Tiong King Sing, Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing as the president of the newly merged party. Katanya sudah tentu terdapat butiran terperinci yang perlu dan akan diselesaikan, namun beliau yakin dengan keikhlasan dan sikap bertolak ansur antara PDP dan PSB, semua perkara dapat diusahakan dengan lancar. Kawasan perumahan RPR Link Quadruplex Bandar Baru Permai Jaya Miri dipilih sebagai Taman Angkat Skuad Aman Wanita Amanita Polis Diraja Malaysia ke arah membantu menyalurkan maklumat berkaitan jenayah kepada pihak polis. Berucap pada majlis perasmian Taman Angkat Amanita Kontingen Sarawak di Dewan Datuk Permaisuri Bandar Baru Permai Jaya Miri, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri menyatakan Taman Angkat Polis Diraja Malaysia Kontingen Sarawak ini melibatkan suri rumah dalam usaha pencegahan jenayah. Beliau menambah ia juga bagi meningkatkan penglibatan anggota polis secara lebih dekat dengan penduduk kawasan perumahan selain berkomunikasi dengan suri rumah dalam usaha mencegah jenayah. Khasnya pegawai polis wanita akan mengadakan kolaborasi dengan suri rumah supaya lebih fokus dan tersusun ke arah menjadikan kawasan kediaman sebagai tempat yang lebih selamat. Beliau berharap kerjasama ini dapat membantu pihak polis dari segi penyampaian maklumat berkaitan jenayah dan aktiviti tidak bermoral, terutama jika mereka mendapati ada yang mencurigakan di kawasan sekitar, mereka boleh melaporkan kepada pihak polis dengan kadar segera. Kriteria pemilihan Taman Angkat berdasarkan kepada indeks jenayah serta masalah sosial tinggi di setiap kontingen termasuk masalah dadah selain kerjasama yang diberikan kepada pihak polis selama ini. Pelaksanaan program Taman Angkat ini dilihat mempunyai impak positif apabila berjaya mengurangkan kadar jenayah dengan konsep penerapan kadar rondaan serta kerjasama penduduk. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin, turut hadir ke majlis berkenaan. Penglibatan Rotary Club Bintulu dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan menunjukkan komitmen yang tidak berbelah bahagi. Ini khususnya dalam memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan seperti anak yatim serta warga emas. Malah, inisiatif yang diambil dalam membantu pelajar di Sekolah Kebangsaan Suai 1 dan tadika Rumah Gerina di Suai Niah menunjukkan dedikasi Rotary Club Bintulu untuk meningkatkan kualiti kehidupan bagi masyarakat yang kurang bernasib baik. That is in a society where government commitment often limit certain undertaking. Service club like Rotary Club of Bintulu has played a pivotal role. Your endeavours bridge the gap and extend a helping hand where it's needed the most. Let us continue to celebrate the remarkable work done by the Rotary Club of Bintulu, cherishing both past achievement and also the ongoing project that you are doing.
Datuk Majang berkata demikian semasa merasmikan Installation Night Rotary Club Bintulu ke-38. Pada majlis tersebut telah menyaksikan penyerahan tugas Presiden Rotary Club Bintulu, Lau Leong Ji kepada Presiden ke-38, Giling Ganyai. Ini termasuk penyerahan tugas kepada ahli lembaga pengarah yang baharu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Zahira untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih V. Langsung dari Kuching, Sarawak.